Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Amin. Yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi ba'atsahu Allahu ilan nas mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Amin. Anaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dengan sedikit puji kesyukuran kerana dengan kehendaknya, dengan limpah kurnianya, dengan izinnya dan insyaAllah dengan kebenarannya, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada hari ini bagi meneruskan pembelajaran kita tentang ilmu nahwu dan saraf. Ilmu dan saraf ini adalah sebagai dia punya kunci utama untuk memahami bahasa Arab ni, bahasa Al-Quran ini. Jadi kalau sekiranya kita tak begitu mampu atau tak begitu familiar dengan nahwu saraf ni, dia memanglah susah sikitlah kita nak faham. Tapi macam mana pun kefahaman kita supaya tidak hanya bergantung pada fahaman melalui nahwu dan saraf, kita kena juga rujuk kepada tafsir dan juga tadabbur supaya kita dapat makna dia yang lebih luas lagi. Jadi kita pada minggu lepas telah berhenti pada wazan fa'ala. Fa'ala iaitu 3 huruf campur 1 huruf. Huruf yang dicampur di dalam wazan ini ialah sabdu ataupun double ain dia. Jadi fa'ala. Fa'ala yang mana maksud dia lazimnya atau maksud dia generalnya adalah yang pertama untuk kalau bahasa Melayu kita ni me dengan kan, untuk tambahkan me dengan kan. Jadi kalau fa'ala makna buat, fa'ala tu makna buat, maksud yang sama dia sebagai wazan. Jadi makna fa'ala itu adalah dia telah buat. Tapi bila tambah dengan sabdu, dia telah membuatkan. Jadi maknanya dia telah melakukan untuk orang lain, bukan untuk diri dia. Kalau dia buat, maknanya diri dia yang buat. Tapi yang bertambah sabdu, fa'ala, maknanya dia membuatkan untuk orang lain. Itu satu makna yang terdapat di dalam fa'ala ataupun di dalam satu tambahan huruf, iaitu huruf sabdu. Dan yang lagi satunya adalah dilakukan berbanyak kali, berulang kali. Jadi sabdu tu menunjukkan perbuatan itu dilakukan berulang kali, bukan sekali. Jadi itulah di antara fungsi yang besarnya. Kenapa ditambahkan dengan sabdu? Itu adalah kita panggil dia wazan 4 huruf. Jadi daripada 3 huruf tambah 1 jadi 4 lah. Kemudian dari situ ada pada muka surat 68 tu, pada muka surat 68 Ustaz, minta share screen semula? Okey. Okey, boleh. Dapat.
Boleh dapat. Jadi muka surat 68 tu kita ada dapat contoh-contoh yang dibagikannya. Sebagai contoh yang atas kali itu asalnya ada wahada, jadi sekarang ni ditambah dengan sabdu jadi wahada. Wahada maknanya mengesakan, mengesakan. Jadi mengesakan siapa? Mengesakan Allah. Berapa kali? Banyak kali. Sebab ada sabdu tu menunjukkan banyak kali. Begitu juga dengan karara. Karara maknanya ulang. Tapi boleh sambung dengan ada tambah sabdu jadi karara. Karara maknanya mengulangi bukan sekali, banyak kali. Kalau ulang tu dah tentu banyaklah. Jadi di dalam sabdu tu ataupun dengan peranan sabdu di tengah tu menunjukkan dia adalah berkali-kali. Berkali-kali di samping kita tambahkan dengan kah. Mengulangi ataupun kalau mengulangkan pun betul, tapi kataan mengulangi ini kita dapatkan, kita boleh kata mengulangkan ataupun mengulangi. Begitu juga dengan karara. Karara asalnya adalah karara, tak ada sabdu. Jadi sekarang ra ada 3 sini. Karara. Jadi setelah mendenkan, jadi menyetujui ataupun menyetujukan. Tapi menyetujukan ni jarang kita pakai. Tapi kita pakai menyetujui. Begitu dengan hasana. Hasana maknanya meringankan. Jadi hasan tu bagus. Jadi kalau tambah dengan sabdu jadi membaguskan. Jadi begitulah seterusnya. Jadi di sini ada beberapa contoh yang mana ada dulu saya minta tuan-tuan tolong buat untuk tujuan familiarity. Kalau buat alhamdulillah, tak ada buat pun tak ada apa-apa. Tinggal lagi kalau tuan-tuan buat, barangkali mungkin buat 10 ke, tuan-tuan akan jumpa benda baru. Ilmu baru di dalam semasa tuan-tuan membuat. Semasa tuan-tuan mencari jawapan itu, akan jumpa ilmu baru. Di mana penambahan sabdu tu ada lagi dia punya tambahannya. Sebagaimana yang kita bincang minggu lepas. Jadi untuk minggu ini kita buka muka surat 69. 69 ini adalah wazan fa'ala, iaitu 3 huruf fa'ala tambah dengan alif. Alifnya tambah di antara fa dengan ain. Jadi fa'ala. Fa'ala. Jadi ain tu bagi atas. Lam pun bagi atas. Ain bagi atas. Kalau bagi bawah dia jadi fa'il. Fa'il itu maknanya pembuat. Tapi ini fa'ala adalah apa namanya fa'il madi. Fa'il madi, fa'il yang telah berlaku. Jadi ain bagi atas, lam bagi atas. Jadi fa'ala. Kalau fa'ilu, itu sudah lain dah. Fa'ila itu sudah jadi pembuat. Tapi ini tambah satu alif. Tolong jangan keliru. Jangan keliru kataan fa'ilu, maknanya pembuat, dengan fa'ala. Fa'ilu tu ada maksud juga fa'ila bagi atas. Bukan bagi atas kerana dia apa namanya madi. Tapi dia bagi atas tu kerana ada perkataan lain yang menyebabkan dia jadi bagi atas. Jadi dia boleh fa'ilu untuk fa'il, untuk pembuat, dan boleh juga fa'ilah. Dan boleh juga fa'il. Jadi lam ni boleh bagi dhammah, boleh bagi atas dan boleh bagi mati. Bagi dhammah kalau dia fa'il mudhari' yang tak ada apa-apa dia punya ejen depan tu. Tapi kalau ada ejen depan tu sebab dia jadi baris, jadi fa'ilah. Jadi yang bukan dalam sekarang ni bukan kita bincangkan fa'il. Tapi yang kita bincang sini fa'ala. Fa'ala ni fa'il madi. Fa'il madi. Jadi wazan fa'ala umumnya adalah bermaksud musyarakah. Apa makna musyarakah? Musyarakah tu maknanya saling melakukan sesuatu. Saling maknanya ada dua belah pihak. A dan B. Jadi saling melakukan. Jadi saling maknanya berbalas-balas tindakan lah. Misalnya diberi contoh sini qatala. Qatala bermakna saling memerangi.
ataupun saling berperang. Itu fa'il madhi. Ataupun jadala. Jadala saling berdebat. Jadi untuk berdebat mesti dua belah pihak. Tak boleh berdebat seorang, tak jadi. Tak jadi kita berdebat. Kalau seorang itu jadi ceramah lah. Jadi jadala bermaknanya berdebat. Yang mana kataan jadala ni menunjukkan dua belah pihak. Mesti ada dua pihak berdebat. Tetapi tidak mestinya kadang-kadang ada dua belah pihak. Walaupun alif ni bermakna dua belah pihak, tapi dia menunjukkan salin. Salin melakukan sesuatu. Ataupun juga menunjukkan benda ni berlaku antara dua belah pihak. Jadi berdebat. Berdebat mesti dua belah pihak. Jadi contoh dia bagi di sini, fa'ala, yang ini kita kena familiar. Dan kalau hafal lagi baiklah. Jadi kita kena tahu dia punya fa'il madhi dia, fa'ala. Fa'il mudhari' dia, ini kena ambil perhatian. Fa'il mudhari' dia dengan ia, you. Pasal apa you? Pasal asalnya 4. Fa, alif, ain, lam, 4 huruf. Bila 4 huruf, fa'il mudhari' dia bukan ya, tapi you. Yufa'ilu. Jadi ain madhinya adalah ain bagi atas, kemudian ain fa'il mudhari' dia bagi bawah. Lam tu memang dhammah lah sebab dia fa'il mudhari'. Dan dia ada masanya bagi atas, ada masanya dia mati. Jadi ini fa'il mudhari' yang hukumnya marfu'. Marfu' dengan dhammah. Yufa'ilu. Ain bagi bawah. Ain madhi bagi atas. Itu tolong ingat. Yufa'ilu. Diberi you dan ain bagi bawah. Yang lain tu okey, sama. Kemudian mazdar dia, mazdar dia daripada yufa'ilu, kita buang dia punya you. Bila kita nak buat mazdar, kita buang dia punya you. Bila buang you, tinggal fa'ilu. Kemudian nak jadikan mazdar, kita tambah dengan min bagi dhammah. Min bagi dhammah. Jadi kita dapat mufa, kemudian ain tadi naik ke atas. Ikut dengan madhi dia. Jadi mufa'ilatan. Jadi tambah termarbutah. Jadi nak senang ceritanya, buang ia ganti min, kemudian tambah termarbutah di hujung. Dan ain naik ke atas. Okey. Itulah dia punya mazdar. Ataupun kalau nak senang, ingat perkataan musabaqah. Musabaqah ni perkataan Melayu. Dimelayukanlah perkataan Arab, tapi kita telah guna dah. Kita sebut je musabaqah, kita tahulah apa bendanya. Jadi begitu juga di sini. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Mufa'alatan adalah mazdar kepada fa'ala. Mazdar kepada fa'ala. Jadi mazdar fa'ala ni dengan mazdar dengan fa'il madhi adalah dipanggil sebagai huruf akal ataupun ru'wat. Ada yang menggunakan fa'il madhi sebagai ru'wat, ada yang menggunakan mazdar sebagai ru'wat. Kita di sini lebih banyak menggunakan fa'il madhi sebagai ru'wat. Tapi ada tempat-tempat dia menggunakan mazdar sebagai ru'wat. Daripada mazdar ni kita boleh tukar jadi fa'il madhi, fa'il mudhari', isim maf'ul, isim fa'il dan sebagainya. Jadi di sini mufa'alatan ni adalah tambahan min bagi dhammah dengan ta marbutah di hujungnya. Iaitu perkataan ini sudah jadi muannas. Mufa'alatan ni dikonsider sebagai perkataan tu sebagai muannas. Jadi kalau sini fa'ala salin berbuat, salin berbalas-balas, buat, yufa'ila mudhari' dia. Jadi mufa'alatan adalah perbuatan yang saling berbalas-balas. Macam musabaqah. Musabaqah tu bukan seorang. Kalau musabaqah tu mesti dua ke atas. Jadi dari sini kita tahulah bahawa alif ni menunjukkan ada dua belah pihak. Perlawanan. Kalau musabaqah tu perlawanan. Begitu di sini mufa'alatan. Mufa'alatan ini perbuatan diterjemahkan sebagai perbuatan. Tapi perbuatan ini mengandungi makna dua belah pihak.
Kalau kita ambil fa'ala saja, kemudian kita punya mazdar fa'lun pun perbuatan juga. Tapi perbuatan itu menunjukkan dia seorang. Yang ini perbuatan juga. Mufa'alatan kita terjemah dalam bahasa Melayu perbuatan juga. Tapi perbuatan ini dilakukan oleh dua belah pihak. Apa tandanya? Tandanya alif. Mufa'alatan. Itu berlaku dua belah pihak. Kalau seorang pihak yang buat, jadi fa'ala. Fa'alun. Jadi itu satu perbuatan oleh satu orang. Tapi mufa'alatan itu sudah menunjukkan tindakan berbuat ini adalah oleh dua belah pihak. Seperti macam pertandingan. Bila pertandingan dalam automatik dalam kepala kita bisa ada dua pihak ataupun lebih. Kalau tidak, tak panggil pertandingan. Kalau dia seorang je, tak panggil pertandingan. Tapi oleh kerana benda ni ada alif, maka automatik dia menunjukkan pertandingan yang dilakukan oleh dua belah pihak. Isim fa'il ialah orang yang melakukan perbuatan tu. Jadi mufa'ilun iaitu orang yang melakukan perbuatan yang berbalas-balas yang dua belah pihak tadi. Maknanya perbuatan ini orang yang melakukan perbuatan yang berbalas-balas ataupun salin. Mufa'ilatun. Jadi isim fa'il dia punya mufa'alatun tu sama dengan isim maf'ul melainkan bagi ain saja. Bagi ain pada isim fa'il bagi bawah, manakala pada isim maf'ul berbagi atas. Jadi mufa'alun itu maknanya yang dibuat. Yang ini yang membuat. Mufa'ilun tu isim fa'il. Orang yang melakukan perbuatan yang berbalas-balas tadi. Manakala mufa'alun yang dibuat. Sama ada benda ke atau orang ke yang kena buat. Yang dibuat. Jadi dia adalah isim maf'ul. Isim maf'ul ainnya bagi atas. Jadi ingatlah bila fa'il ain dia bagi bawah. Bila maf'ul ain dia bagi atas. Bagi semua kataan dia punya isim fa'il, isim maf'ul itu je beza je. Isim fa'il, isim maf'ul sama je. Semuanya macam tu, iaitu kalau fa'il tu bagi bawah dan maf'ul adalah bagi atas. Okey. Jadi ini di antara kunci-kunci yang kita kena familiar, kena ingatlah. Kalau tidak kita salah makna lah. Kalau kita ataskan ain ni dia sudah makna maf'ul, tapi kalau dalam itu maksudnya adalah fa'il. Melainkan pada kataan-kataan yang tak ada maf'ul. Kataan yang ada fa'il tadi tapi tak ada maf'ul. Yang itu digunakan ain bagi atas. Untuk isim maf'ul, untuk isim fa'il. Dan maf'ul tak ada. Tapi teorinya adalah, tapi tak pernah dipakai. Jadi kalau tak ada, kalau kita tengok isim maf'ul dia bagi atas juga, isim fa'il pun bagi atas juga, maknanya dia tak ada isim maf'ul. Okey. Kemudian dari situ kita nak buat fa'il amar. Buat fa'il amar kita ambil daripada fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' yang pertama kita buang you. You kita buang sebab amar dia tak ada mudhari'. Dia tak ada huruf mudhari'. Ini you ni huruf mudhari'. Bila kita buang dapat fa'ilun. Jadi bila amar kita matikan. Jadi kita dapat fa'il. Jadi maknanya asalnya adalah buatlah. Tapi apabila ada alif ni maknanya awak salim berbuatlah. Awak salim berbuat, maknanya salim bertanding lah. Salim musabaqah lah. Salim itu makna dia fa'il amar. Kalau la tufa'il daripada fa'il tadi tambah ta, sebab ta ni ta awak. Pasal apa awak? Sebab apabila nahi maknanya kita melarang. Apabila melarang kita mestilah larang orang yang depan kita. Orang yang depan kita itu adalah orang yang kedua. Orang yang kedua itu adalah awak. Jadi awak lelaki atau awak perempuan. Boleh awak tu 2 orang, boleh awak 3 orang, boleh ramai. Begitu juga awak perempuan, 1 orang, 2 atau 3. Atau ramai. Okey. Jadi itu secara general dia.
Secara general dia, maksud dia dan dia punya istilahi dia. Dia punya wazan dia. Dari fa'ala yufa'ilu, mufa'alatan, mufa'il, mufa'al. Lepas tu fa'il, la taf'il. Yang ni tolong ambil perhatian lah supaya baris dia betul. Jangan silap baris. Dan huruf dia betul. Baris ini mesti U. Every U maknanya menunjukkan asalnya fa'il madinya adalah 4 huruf. Kemudian mazda dia ada min. Mazda lain tak ada. Macam yang dulu tu kita gantikan dia tartib. Ada ta pakai ni. Ada ta. Mata. Tartibun. Ada ta. Yang ini ada mim. Ada mim baris dhammah. Jadi kalau kita ingat yang tu, kalau yang sadu tu ada tartib, ada ta pakai dia. Asalnya tak ada ta. Bila jadi mazda dia ada ta. Yang ini pula asalnya tak ada min, tapi apabila dia mazda jadi min bagi dhammah. Jadi min bagi dhammah ni ada 3 tempat. Satu mazda, yang kedua isim fa'il, yang ketiga isim maf'ul. Dua-dua ni, tiga-tiga ni semuanya mim, mu. Ini mazda min nama dia. Nanti kita sampai kepada mazda, berapa banyak jenis mazda, di antaranya mazda yang mula dengan min. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh saya menjelas sikit? Ya. Okey, saya nak pastikan, katalah mazda, isim fa'il dan isim maf'ul. Ya. Kalau kita gunakan mazda, Ya. mufa'alatan. Ya. Okey, maknanya itu kalau dalam segi bola sepak boleh gunakan lah tu. Pasal dia ramai kan? Main bola sepak. Ya. Kalau main golf tak boleh lah. Saya dia seorang ni. Tak, dia ada grup dia kan. Main seorang. Grup, tapi dia lawan masuk lubang je. Lepas tu orang lubang tak pernah balik. Dia siapa menang ni, rasa saya tak boleh pakai kan kalau main golf. Sebab apa? Tuan Haji bukan main seorang. Bukan berlawan dengan orang. Berlawan dengan kawan. Dia masuk 3 lubang, kita masuk 5 lubang. Kita lah menang. Kita lawan lah tu. Okey. Kalau sekiranya boxing, Boxing. mufa'ilun dengan mufa'alun. Boxer lah. Tukang tumbuk dan kena tumbuk. Lepas tu dia kena tumbuk balik, dia kena tumbuk balik. Macam Cassius Clay. Ya. Itu kita gunakan mufa'ilun. Mufa'ilun. Macam Josh. Itu mana satu tu kalau boxing. Maknanya perlawanan lah. Maknanya golf tu kan berlawan tu. Melainkan main seorang. Seorang tengah padang, kita seorang je masuk lubang, 10 lubang pun tak apa kan. Kita tak ada lawan. Jadi kita... Itu saya faham lah tu. Mufa'alatan. Okeylah, matches kan. Tapi mufa'ilun, isim fa'il dan isim maf'ul, yang tukang tumbuk dan yang kena tumbuk. Lepas tu dia tukang tumbuk, yang kena tumbuk. Sama juga lah tu kalau gunakan. Macam boxing. Macam boxing, menumbuk. Boxing. Ya, betul. Okey, yang mana satu? Mufa'ilun atau mufa'alun? Boleh kita pakai yang tu? Tumbuk, menumbuk. Selagi benda tu berlawanan, boleh pakai lah ni. Boleh pakai yang mufa'ilun. Mazda dia memang mufa'alatan. Okey, itu saya faham. Kalau nak gunakan isim fa'il. Maknanya dia yang tukang tumbuk. Lepas tu dia yang kena tumbuk. Katalah A yang menumbuk kan. Jadi masa A menumbuk tu maknanya dia sebagai fa'il. Okey, betul. Isim fa'il. Masa dia menumbuk tu B ni sebagai isim maf'ul. Orang yang kena tumbuk. Okey. Lepas tu B pula tumbuk A. A dah jadi isim maf'ul. Pada keseluruhannya kita akan gunakan sebagai mazda mufa'alatan. Mazda mufa'alatan. Permainan tu. Ya, betul. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey. Maknanya dua belah pihak lah. Kalau dua belah pihak lah. Itulah gunakan tu. Basically, okey. Walaupun main tu barangkali tidak melibatkan, tidak perlu sampai apa namanya. Ya, macam tumbuk tu memang 2 orang lah. Betul. Dia masuk lubang je. Dia bukan perlu orang lain nak masuk lubang. Dia sendiri. Betul, tapi dia berlawan dengan orang yang nak masuk lubang juga. Okey.
Jadi mufa'alatan lah. Mufa'alatan lah dia. Mufa'alatan. Masdar dia. Dia masdar mesti muannas ke Ustaz? Perkataan itu dikatakan sebagai muannas. Semua dalam dia ni sebagai muannas. punya muannas Jenis perkataan tu muannas. Muannas, okey. Mana ada mesti tam marbuta lah. Okey, terima kasih. Ada tam marbuta. Min fadli Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi apa akhi itu kata tadi, adakah dia itu perlu muannas? Saya rasa tak perlu, dia terpulang pada perkataan yang digunakan, bukan semuanya muannas kan, ada yang muzakkar, betul tak Ustaz? Ini dia punya wazan. Wazan dia. Ini wazan. Wazan adalah muannas. Jadi generalnya apabila masdar kepada fa ada tambah alif ni, fa'ala, jadi masdar dia adalah muannas. Walaupun kataan dia bukan fa'ala. Kataannya adalah sabaqa. Sabaqa. Sabaqa tu maknanya berlumba. Tapi apabila masdar dia musabaqatan, ada tam marbuta juga. Jadi ini cuma untuk wazan fa'ala. Tapi kalau misalnya wazan macam fa'ala, dia punya masdar dia tak ada tam marbuta kan Ustaz? Ya betul, sebab dia wazan untuk tambah sabdu. Yalah, itu tak ada wazan untuk tambah hamzah, dia tak ada tam marbuta. Hanya tambah alif saja yang ada tam marbuta. Wazan untuk yang tambah alif saja yang ada tam marbuta. Okey, wadih. Okey. Wadih, faham tu. Alhamdulillah. Jadi ini adalah wazan standard. Setiap masdar yang datangnya daripada 4 huruf yang tambah 1 alif, dia adalah masdar dia adalah muannas. Sebab apa? Sebab orang Arab cakap macam tu. Kita dengar dia cakap ada tambah alif, ada tambah marbuta, itu pun tambah marbuta. Jadi ini bukan sahaja diiktiraf oleh orang Arab, tapi Quran pun gunakan benda yang sama. Musabaqah ni digunakan oleh Quran pun guna musabaqah juga. Jadi maknanya tambah tam marbutah tu adalah standard untuk masdar kepada fa'ala. Okey? Jadi kita tanya kenapa dia marbutah? Itu saya tak boleh jawab. Sebab orang Arab cakap macam tu. Jadi masdar kepada ini adalah melalui sama'i. Apa yang orang Arab cakap, kita dengar dan kita terima. Dan yang terima tu bukan sahaja orang Arab, tapi Quran pun terima perkataan ini. Kita akan jumpa banyak perkataan yang ada masdar dia adalah ada tam marbutah. InsyaAllah kita akan jumpa. Okey? Okey. Ada soalan lain? Tak ada? Kalau tak ada tu harap-harap dah faham tu. Okey. Contoh yang bawah tu. Yang tadi wazan, ini mauzun dia. Mauzun dia adalah benda yang diwazankan. Benda yang diwazankan di sini adalah jahada. Jahada maksudnya adalah berjuang. Berjuang ni menunjukkan maknanya ada dua belah pihak. Kalau berjuang seorang-seorang, berjuang apa? Mesti ada pihak yang kedua. Dia berjuang bersungguh-sungguh untuk memahami kefahaman bahasa Arab sebagai contoh. Maknanya dua benda lah. Satu benda dia yang berjuang, satu lagi benda yang diperjuangkan. Maknanya dua pihak, satu benda dia berjuang, satu lagi benda yang dia diperjuangkan. Ada dua. Kalau pukul memukul A dan B. Tapi yang ini jahada dia tidak A dengan B. Tapi dia berjuang, maknanya hendakkan sesuatu. Dalam hal ini berjuang untuk dia, berjuang untuk mendapatkan sesuatu kemenangan sebagai contoh. Jadi yang menjadi kemenangan tu adalah benda yang diperjuangkan. Jadi maknanya dia dua belah pihak lah. Satu pihak dia, satu pihak yang dihendak. Jadi maknanya jahada. Jadi jahada di sini sebagaimana tadi maksud dia satu salin, satu lagi pihak yang kedua. Maknanya salin. Salin maknanya bahasa Melayunya salin lah.
Apa makna salin ni? Salin maknanya kerap lah. Betul? Jadi kalau berjuang, dia tak boleh sekali. Mesti banyak kali. Kalau kita menghafal, sekali tak dikatakan menghafal. Tapi apabila kita ulang, itu hafal. Hafizun. Itu menghafal. Ini berjuang. Berjuang untuk mendapatkan piala emas sebagai contoh. Yang sekarang ni ada kat Jepun kan. Sokan apa ni? Olimpik. Sedang berjuang. Jadi kita punya wakil-wakil sedang berjuang untuk mendapatkan pingat emas. Jadi yang berjuang tu atlet dia. Tapi yang kata dua belah pihak yang kedua adalah pingat emas. Sebab dia nak dapatkan pingat emas. Dan dia berjuang dengan orang lain. Orang lain pun nak yang tu juga. Nak pingat emas juga. Jadi itu menunjukkan berpihak, ada dua pihak. Sekurang-kurangnya dua pihak. Ataupun lebih daripada dua pihak. Jadi berjuang adalah menunjukkan ada dua belah pihak. Jadi ini dia punya fa'il madhi dia. Jahada. Jahada. Jadi ain dia bagi atas, lam dia bagi atas. Jadi jahada. Itu fa'il madhi. Fa'il madhi dibuktikan dengan dalnya bagi atas. Sebab fa'il madhi mabni ala fathah. Jadi fa'il madhi ni berapa huruf lah tak kisah. Hujungnya mesti bagi atas. Kalau hujungnya tak bagi atas, bukan fa'il madhi. Fa'il madhi mabni ala fathah. Jadi mesti dia bagi atas. Kalau kita jumpa yang bukan bagi atas, bermakna dia bukan fa'il madhi. Ataupun kalau kita buat menulis, kita kenalah letak bagi atas supaya menunjukkan itu fa'il madhi. Melainkan kalau hujungnya huruf sakit, itu belum kita sentuh lagi. Nanti dulu. Itu belum stop. Jadi sekarang ni kita bincang huruf yang sihat saja. Huruf sakit belum kita bincang lagi. Jadi jahada maknanya berjuang. Mestilah dua pihak ataupun lebih. Kemudian dia punya fa'il mudhari' dia, fa'il madhi dia, mudhari' dia adalah you juga. Yujahidu. Ikut dia punya wazan tadi, fa'ala yaf'ilu, jadi jahada yajhidu. Hi itu bagi bawah. Ini yujahidu. Kemudian Mazda dia yang tadilah yang kita bincang tadi, mufa'ilun. Jadi sini mufa'ilun dia adalah mujahadatan. Mujahadatan ini adalah Mazda kepada jahada yang bermaksud perjuangan. Tapi perjuangan yang sekurang-kurangnya dua belah pihak. Dia sedang perjuangan. Maknanya itu adalah isim. Bukannya perbuatan, isim. Jadi isim dikena dengan baris atas. Bukan. Ini adalah mujahadah ni adalah Mazda. Mazda biasanya kalau tak ada apa-apa dia bagi atas. Tapi dia akan baris mengikut kalau apabila dia jadi dalam ayat dan dia sebagai isim, maka dia mengikut undang-undang isim. Undang-undang isim tu apabila dia berseorangan tanpa apa-apa di depannya, maka dia berbaris dhammah. Tapi kalau ada di depannya itu ada menyebabkan dia duduk sebagai maf'ul bih, maka dia bagi atas. Kemudian tanna bagi dua ni kerana di depannya tak ada al. Kalau ada al, jadi mujahadata. Atau kalau tak ada apa-apa depannya, mujahadatun. Mujahadatu. Kalau tak ada alif lam, mujahadatun. Tapi oleh kerana dia asal baris letak di sini, asal Mazda adalah baris atas, jadi mujahadatan. Baris atas. Kerana asal Mazda ni adalah baris atas. Tapi apabila duduk dalam ayat, dia menjadi baris mengikut kedudukan dia dalam ayat. Jadi mujahadatan ini maksudnya adalah perjuangan. Tapi perjuangan itu adalah berlaku antara dia dengan pihak yang lain. Itu dia makna mujahadatan. Mujahadatan ini berjuang bersungguh-sungguh. Mujahadah. Mujahadah ni maknanya berjuang bersungguh-sungguh. Dan dia berjuang dengan ada pihak lain. Bukan juang seorang-seorang. Kalau makan, itu makan tak apa, seorang-seorangnya tak ada memerlukan pihak yang kedua. Tapi apabila mujahadah ni ada pihak yang kedua. Jadi isim fa'il dia
Mudah saja. Ha tu bagi bawah. Jadi mujahidun. Maknanya orang yang berjuang. Benda yang diperjuangkan mujahadan. Pada atas ha tu. Itu isim fa'il, isim maf'ul. Jadi mujahadan maknanya orang yang benda yang diperjuangkan oleh seseorang berkali-kali, bukan sekali. Ataupun bukan satu pihak, banyak pihak. Begitulah juga dengan fi'il amar. Fi'il amar kembali kepada fi'il mudhari', buangkan dia punya huruf mudhari' iaitu yu. Jadi bila buang yu kita dapat jahidu. Jahadah. Jahadah itu adalah belum kita buang lagi, belum kita alih baris dia. Sebab dia fa'il amar, kita kena matikan pada hujung. Bila mati hujung jadi jahid. Jahid. Jadi nama orang mujahid itu adalah nama isim fa'il lah. Mujahid. Mujahidun. Mujahidun adalah orang yang berjuang. Sebab itu nama dia mujahid. Mujahid itu adalah orang yang berjuang. Tapi apa yang diperjuangkan tu, tu tengoklah apa benda yang diperjuangkan. Okey. Kemudian fa'il nahi, maknanya fa'il jangan, larang. La tujahid. La tujahid maknanya la, jangan. Tu ni awak. Sebab bila kita melarang, mestilah larang orang muhatab. Yang kita larang ni adalah dia muhatab. Kalau dia huwa, tak boleh. Kalau ana pun tak boleh. Kalau sekiranya mesti orang kedua. Orang kedua tu adalah awak. Boleh jadi seorang, boleh jadi dua dan boleh jadi ramai. Jadi itu dia punya perkataan berjuang. Manakala jadalah berdebat, mendebat. Bila berdebat mesti dua orang atau lebih. Macam mana debat seorang? Jadi jadalah. Maknanya alif tu menunjukkan dia melakukan kerja dengan ada pihak lain. Bukan dia seorang, ada pihak lain. Jadi mendebat. Jadi fa'il mudhari' dia yujadilu. Dal ni bagi bawah. Yujadilu mudhari' dia. Manakala mazdar dia mujadalatan. Mujadalatan. Kemudian isim fa'il dia adalah isim maj'ul dia dal tu bagi bawah. Mujadil, mujadilun. Bagi bawah. Kalau bagi atas isim maf'ul. Jadi mujadilu, mujadilun, mujadalun. Kalau bagi atas maknanya isim maf'ul. Kalau bagi bawah dal tu bagi bawah maknanya isim fa'il. Itu saja bezanya. Yang lain sama. Fa'il amar jadil. Jangan. Macam tadi, ambil dia pada fa'il mudhari' ni, buangkan ya dia dan matikan lam dia, kemudian kita dapat jadil. Jadil maknanya berdebatlah. Itu maksud dia. Berdebatlah. Kalau la tujadil, jangan awak berdebat. Itulah. Kalau dah faham ni, kita pergi kepada contoh perkataan dia. Contoh perkataan dia. Okey, kata yang pertama sari'ah. Sari'ah ni maksudnya bersegera. Lepas tu mana lawan dia? Kata dua orang. Mana dia punya lawan dia? Jadi sari'ah ni sudah tentulah bila kita bersegera ni, sari'ah sudah tentulah bila kita bersegera ni kita berlawan dengan orang lain. Bersegera. Kalau sekiranya tak berlawan dengan orang lain, tidaklah nampak dia bersegera. Ini bersegera. Bersegeralah kamu. Maknanya menggalakkan kita orang yang nombor satu. Sara'ah. Maknanya bersegeralah. Supaya apa? Supaya kita dapat nombor satu. Jadi apabila nak dapat nombor satu, maknanya mesti orang ramai. Kalau kita seorang tak payah bersegera, kita nombor satu juga. Jadi oleh kerana ramailah, maka kita kena bersegera. Bersegera itu ada alif. Alif itu menunjukkan maknanya kita di dalam perebutan ataupun dalam pertandingan ataupun dalam mengejar. Kejar mengejar. Bila kejar mengejar tu mestilah ramai pelaku dia, bukan seorang. Jadi sara'ah adalah ramai. Sara'ah. Okey. Jadi sara'ah ni boleh maksud dia kita nak nombor satu. Boleh juga maksud dia
kerap kali. Sebagaimana maksud dia yang di atas tadi, iaitu salin. Salin melakukan sesuatu. Maknanya kita bukan sekali bersegera, kita banyak kali bersegera. Bersegera di dalam buat kebaikan. Bersegera dalam mengerjakan amal ibadat. Bersegera membaca Quran. Bersegera solat. Bila masuk waktu je, kita bersegera. Begitu juga bersegera menolong orang yang susah. Jadi maknanya melakukan banyak kali. Berulang kali. Salin melakukan. Macam juga hajarah. Hajarah berhijrah. Berhijrah ni sebenarnya sekali je. Tak payah banyak kali berhijrah. Tetapi hajarah yang maksudkan berhijrah ni ada alif di sini ialah bersegera berhijrah. Apa maknanya menunjukkan untuk apa kita bersegera maknanya melakukan hijrah tu dengan cepat. Dengan segera. Dengan apa namanya dengan menyahut suruhan Allah dengan cepat, dengan segera, dengan patuh, dengan taat, bersegera. Dapat je apa namanya arahan suruh segera, suruh berhijrah, terus berhijrah. Jadi hajarah. Maknanya dia terus bersedia, dia terus melakukan. Ataupun bukan dia menunjukkan dia banyak kali berhijrah, sebab hijrah sekali saja. Tapi ini menunjukkan dalam masalah bersegera ataupun kepatuhan melakukan arahan yang Tuhan bagi. Tuhan suruh buat je, terus buat. Macam sahabat-sahabat dulu, berturun ayat Quran tentang haramnya arak, mereka terus bersegera, terus mencurahkan dia punya arak-arak tu ke atas jalan raya sehingga mengalir arak-arak tu di jalan raya punyalah banyaknya arak. Daripada tong-tong, daripada bekas-bekas yang besar-besar dicurahkan. Maknanya bersegera, tak ada tangguh dah, segera. Nah, jadi hajarah menunjukkan bahawa benda tu dibuat dengan bersegera, dengan sebaik-baiknya, selengkapnya ataupun sesempurnanya. Hajarah. Jadi alif di sini menunjukkan tadi adalah kerap kali, tapi di sini menunjukkan bersegera, menunjukkan dia punya alif itu memberi maksud bahawa dia dapat arahan terus buat. Nak panggil apa tu? Segeralah kan? Bersegera. Walaupun maksudnya bukan bersegera, maksudnya tapi hijrah itu dengan masa yang dapat arahan terus buat. Jadi hajarah. Kalau safara maksudnya bermusafir. Kalau dia musafir, dia tak berlawan dengan orang. Dia musafir, dia katalah dia musafir ke Mekah. Dia tak berlawan dengan orang. Tapi musafir di situ menunjukkan saling, kerap kali. Saling. Maknanya dia saling pergi hijrah. Dia saling pergi safara. Dia saling pergi ke Mekah, bukan sekali. Safara sebagai contoh. Maknanya dia telah membuat musafir itu berkali-kali, bukan sekali. Ataupun dalam bahasa ringkasnya salin dia buat. Begitu juga dengan qatala maknanya saling memerangi. Saling memerangi bila orang perang bukan sekali tembak lah, bukan sekali pukul lah. Bila berperang maknanya orang ni tembak banyak kali. Jadi qatala di sini menunjukkan salin dan sering. Salin maknanya kerap, salin maknanya dua belah pihak, dan salin dan serin adalah kekerapan. Kerap dan dua belah pihak. Jadi qatala berperang. Kalau alaja maknanya mengubati. Siapa yang mengubati ni? Boleh jadi doktor, boleh jadi dukun, boleh jadi mak dia mengubat anak dia. Jadi alaja ni katalah kita ambil doktor. Jadi apabila doktor, mestilah dia mengubat ni, ada orang yang ubat. Jadi bermakna dua belah pihak. Satu pihak dia mengubat, satu lagi dia orang yang diubat. Jadi alaja ni mengubati. Apabila mengubati ni mesti dua belah pihak atau lebih. Sebab macam mana dia nak ubat kalau tak ada orang yang kedua? Melainkan dia ubat dia sendiri. Kalau ubat dia sendiri tidak kata ajalah.
lajar. Itu dah perkataan lain pula. Begitu juga dengan qabala. Qabala bertemu. Bertemu mestilah 2 orang atau lebih. Dia bertemu dengan maknya, dia bertemu dengan ayahnya, dia bertemu dengan keluarganya. Jadi mestilah pertemuan itu memerlukan 2 belah pihak. Satu pihak diri dia, satu lagi orang yang dia bertemu. Boleh jadi ayah, boleh jadi mak, boleh jadi keluarga, boleh jadi anak-anak dan sebagainya. Jadi maknanya qatala ni maknanya menunjukkan sering bertemu. Jadi alif ni ada maksudnya sering, ada maksudnya saling. Ada maksudnya dua-dua. Salin pun ya, sering pun ya. Salin maknanya 2 belah pihak, sering maknanya kerap kali. Kalau hajara itu adalah menunjukkan hajara tadi menunjukkan salin dan sering. Salin kalau dia berdua belah pihak, sering maknanya kerap kali. Tapi kalau hajara dia tidak kerap kali dan dia tidak juga salin. Jadi hajara ni tadi menunjukkan dia menepati arahan yang dibuatkan. Jadi hajara dapat je arahan terus pergi. Terus berjalan. Itu juga macam lazamu. Lazamu maknanya teman. Atau kataannya lazam. Lazama. Lazama itu kawan. Teman. Jadi lazama menunjukkan asal kataannya adalah lazama. Lazama itu maknanya teman. Maknanya ada alif lazama maknanya menemani ataupun sarin menemani ataupun salin menemani. Jadi mestilah 2 pihak. Apabila dia nak teman kawan lain, mestilah 2 pihak. Orang yang diteman tu pihak yang kedua. Sama ada seorang 2 tak kisah masalah lah. Tapi itulah maksudnya dia punya tambah alif. Mungkin satu lagi macam sa'ada. Sa'ada ada alif dia sekarang ni. Maknanya membantu. Jadi dia membantu mestilah ada pihak yang kedua. Kalau dia nak bantu seorangnya macam mana? Bantu diri sendirilah. Itu tak masuk dalam sa'ada. Ini maknanya bersa'ada tu mestilah dia membantu orang lain. Ada pihak yang kedua. Dan juga boleh menunjukkan dia sering. Dia selalu membantu orang yang memerlukan pertolongan. Itulah seterusnya. Jadi dalam hal ini kita dapat makna dia sama ada sering ataupun salin. Jadi dalam buku ni hanya 2 muka surat saja dia punya perbincangan dia. Jadi saya nak bagi dia makna dia yang lebih dari ini. Iaitu sila buka kita punya sila buka yang ni. Fa'il tambahan. Muka surat yang ini. Yang ini. Nampak tak nota saya pada skrin? Ada ya? Okey. Pada muka surat 15. Skrin tak ada, Ustaz. Ya? Muka surat 15. Muka surat 15 tapi kat skrin tak ada, Ustaz. Tak ada. Tak ada. Nanti saya tengok pasal apa dia tak ada. Sekarang ada? belum. Belum? Okey, dah ada dah. Ada dah? Dah ada dah. Sudah ada? Dah ada. Angkat jadi kalau ada? Maujud. Maujud. Okey. Okey, muka surat 15. Okey. Muka surat 15 ni kita panggil dia form 3. Form 3 ni adalah 3 huruf tambah alif. Fa'ala dengan yufa'ilu. Kita panggil dia form 3. Form 3 ni
supaya mudah ya kita nak ingat lah. Jadi pada muka surat ini adalah dia punya tasrif istilahi dengan tasrif lughawi. Yang istilahi yang inilah yang kita bincang tadi. Fa'ala yufa'ilun mufa'alatan dan mufa'ilun mufa'alun fa'il dan la taf'il. Itu tasrif istilahi, istilah. Manakala yang bawah ni fa'ala fa'ala fa'alu ini adalah tasrif lughawi. Lughawi ini menunjukkan bilangan. Kalau fa'ala seorang buat. Kalau fa'ala ini dua orang buat. Kalau fa'alu ramai yang buat. Kemudian ini adalah fa'il mudhari' dia yufa'ilu, yufa'ilani, yufa'ilun. Ini fa'il. Ini adalah fa'il amar. Okey. Jadi yang itu kita dah bincang. Saya nak bawa tuan-tuan bincang dari segi makna dia. Jadi makna di sini kita ada 4 makna. Makna yang pertama dan yang kedua kita dah bincang lah. Jadi di sini dia punya lebih menerangkanlah. Jadi makna yang pertama adalah musyarakah. Musyarakah tu maknanya perbuatan tu dilakukan 2 orang tak lebih. Maknanya ada musyarakah lah, ada orang lain. Jadi kalau kita ambil perkataan safaha. Safaha maknanya dia telah salam ataupun dia maaf. Tapi apabila kata safaha maknanya bermaafan ataupun bersalam. Jadi kalau bermaafan, bersalam maknanya kita kena 2 orang lah atau lebih. Bersalam boleh 5 orang ramai, lepas seorang-seorang, lepas seorang-seorang. Tapi kalau sekiranya safaha, jadi masa kita bersalam tu kita panggil safaha, maknanya telah bersalam. Jadi bersalam tu perbuatan yang memerlukan 2 orang. Jadi perbuatan yang ada dia punya musyarakah. Ada orang lain lah. Dia tak boleh buat sendiri. Dia tak boleh salam sendiri. Tak boleh. Dia kena ada orang lain lah. Jadi kita panggil dia musyarakah. Jadi musyarakah tu daripada safaha bersalam. Safaha maknanya salin bersalam. Salin bersalaman. Itulah maksud musyarakah ni tadi. Iaitu memerlukan orang lain untuk bersalam. Kemudian ayat dia safaha Zaidun akhahu. Maknanya telah bersalam. Bersalam Zaid dengan saudaranya. Jadi bersalam istilah ada orang lain. Ataupun bermaafan. Safaha maknanya bermaafan. Apabila bermaafan maknanya dia orang ni maaf orang ini maaf orang ini. Maknanya ada 2 belah pihak. Jadi safaha itu maksud yang pertama iaitu musyarakah. Jadi menunjukkan berlaku antara 2 belah pihak. Di mana Zaid lebih dominan daripada saudaranya. Jadi yang kita nak cerita ni siapa yang bersalam ni? Zahid. Bukan kawan itu, Zaidnya. Tapi dia nak salam ni kena ada orang lain. Siapa orangnya? Orangnya adalah saudaranya. Jadi menunjukkan 2 belah pihak, dua pihak. Itu musyarakah. Okey. Asal katanya safaha Zaidun an Zainab akhihi. Jadi maknanya Zambi bukan Zainab. Safaha Zaidun an Zambi akhihi. Maknanya Zaid memaafkan. Kalau memaafkan tak payah ramai. Tak payah 2 belah pihak. Kalau salin bermaaf, itu baru memerlukan 2 belah pihak. Itu yang kita panggil safaha. Tapi kalau dia memaafkan saja, tak memerlukan alif di depan ni, di tengah ni. Tak memerlukan tambah alif. Jadi kalau tak ada tambah alif ni, maknanya dia buat sendiri-sendirilah. Zaid memaafkan kesalahan saudaranya. Jadi maknanya di sini dapatlah kita beza antara safaha dengan safaha. Ini pun fa'il madhi, ini pun fa'il madhi. Tapi yang ini dilakukan oleh dia seorang, dia yang memaafkan. Kemudian kalau ini saling memaafkan. Itu satu maksud, satu makna. Jadi bila kita jumpa perkataan-perkataan yang ada tambah alif di tengahnya ni, kalau kita baca Quran, kita berhenti dululah. Kita baca dia punya
Kalau tak tahu, maknanya kita baca dia punya translate dia, translator dia, terjemahan dia. Apa makna dia? Jadi kalau kita faham tak ada masalah lah. Tapi kita kena letaklah ini makna yang nombor berapa ni? Mana nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke, nombor 4 dan sebagainya. Jadi makna yang kedua, tindak balas dua belah pihak di mana pihak yang lebih dominan sebagai pembuat. Manakala pihak yang lagi satu sebagai cerita. Dia hanya sebagai cerita, bukan sebagai pembuat. Bukan sebagai benda yang dibuat. Sebagai pembuat. Contohnya bunuh. Bunuh, kalau tambah alif, jadi berperang. Jadi, qatala batalu aduwo. Jadi, pahlawan itu membunuh musuhnya. Jadi maknanya tidak mesti dia balik, dia saling bunuh-membunuh. Qatala maknanya dia membunuh, tidak saling bunuh-membunuh. Mungkin waktu dia bunuh musuh dia tu, musuh dia tengah tidur. Jadi tengah tidur dia tidak berlawan, nak membunuh. Tidak nak bunuh B nak bunuh A sebab kawan tertidur. Jadi dia ambil kesempatan tengah tidur kan dia membunuh. Jadi qatala batalu aduwan. Jadi pahlawan itu membunuh musuhnya. Musuh. Jadi tidak berbalas-balas. Tapi apabila qatala batalu aduwan, pahlawan itu memerangi musuh. Maknanya apabila memerangi maknanya saling berbunuh, saling perang memerang. Jadi ada alif di sini, maksud dia sudah berbeza dengan ayat yang pertama. Ayat yang pertama, pahlawan itu membunuh musuh. Ayat yang kedua, pahlawan itu memerangi musuh. Apabila memerangi, mestilah berbalas-balas. Memerangi musuh. Jadi, menunjukkan berlaku antara dua pihak di mana pahlawan tersebut lebih dominan daripada musuhnya. Okey? Itu makna yang kedua daripada tambahan alif. Okey. Makna yang ketiga. Makna yang ketiga, tindakan yang kerap atau banyak kali berlaku. Sebagaimana yang kita cerita tadilah. Kita ambil perkataan menghafal. Dan kalau ini mengulang kaji. Kalau menghafal, maknanya tidak perlu ramai orang. Tidak perlu dua orang. Tapi apabila mengulang kaji, dia perlukan berbalas-balas. Dia perkataannya zakara. Zakara maknanya mengingat. Dia telah ingat. Kalau zakara maknanya dia telah mengingat. Mengingat-ingat. Maknanya dia melakukan ingatan itu banyak kali. Menunjukkan tindak balas yang kerap atau banyak kali. Jadi kalau zakara maknanya dia ingat. Tapi kalau dia zakara maknanya dia mengulang kaji. Apabila sebut ulang kaji dia mestilah banyak kali. Bukan sekali. Kalau sekali je, itu bukan zakara. Mesti banyak kali. Jadi alif di sini menunjukkan kerap kali. Jadi asal ayatnya zakara talibu darsahu. Pelajar itu menghafal pelajarannya. Menghafal pelajarannya ataupun mengingati pelajaran dia. Jadi maknanya dia tidak berulang. Tapi kalau zakara talibu darsahu, maknanya pelajar itu mengulang kaji pelajaran dia. Jadi kalau zakara maknanya dia banyak kali buat mengulang kaji. Manakala kalau zakara dia tidak mengulang kaji, dia hanya mengingati. Dia hanya barangkali dia baca semai lalu itu ajalah. Tidak zakara. Zakara maknanya mengulang kaji, ulang sampai dia faham, sampai dia ingat, sampai dia berhafal. Jadi ulang kaji menunjukkan tindakan yang kerap kali berlaku. Okay? Itu makna yang ketiga. Yang tadi kita telah bincang tadi. Tapi ini makna yang ketiga. Manakala makna yang keempat, menukarkan perbuatan lazim kepada muta'adi. Ta'adiyah. Ta'adiyah itu maknanya menukarkan kataan lazim kepada muta'adi. Lazimnya katalah nama apa? Karama. Karama ni maknanya orang yang menerima. Orang yang telah menerima. Kalau karama
maknanya dia sudah menjadi memerlukan penyambut. Yang ini dia menerima. Tak kisahlah dia terima apa. Tapi yang ini yang ini karama ghaniyun, orang kaya itu telah menerima. Jadi memerlukan ini karama ni tidak memerlukan dia punya mutaaddi ataupun maf'ul bih. Tapi apabila sebut karama, karama sudah memerlukan mutaaddi. Maknanya apa? Memuliakan. Yang ini menerima, tambah alif jadi memuliakan, ataupun makna karama ni boleh juga mulia. Tapi apabila karama dia memuliakan. Jadi daripada dia orang yang mulia, tak perlukan penyambut, kepada dia memuliakan. Dia memuliakan orang lain. Jadi memerlukan mutaaddi, memerlukan dia punya penyambut. Penyambut di sini macam contoh sini, karamtu duyufa inda zayaratihim ila baiti. Maknanya karamtu, saya telah muliakan. Siapa yang muliakan? Al duyufa. Saya memuliakan tetamu. Inda zayaratihim, ketika dia menziarahi ke rumah saya. Saya muliakan tetamu ketika mereka menziarah rumahku. Jadi karamtu ada alif di sini, maknanya sudah jadi memuliakan. Memuliakan siapa? Kena ada dia punya penyambut. Jadi kalau karam saja, karama saja tak perlu penyambut, bukan mutaaddi. Dia adalah lazim. Dia apabila lazim, dia tak memerlukan mutaaddi. Apabila tambah alif, dia menukar daripada lazim kepada mutaaddi. Mutaaddi ni maknanya perkataan yang memerlukan penyambut, menyentuhkan dia punya maf'ul bih. Jadi maf'ul bih dalam ayat ini adalah duyufa. Sebab tu fa tu berbaris atas. Apa beratas? Sebab dia maf'ul bih. Al-duyufa. Jadi saya memuliakan maf'ul bih ni adalah duyufa. Bila ketika dia bertamu ke rumah saya ataupun ketika dia menziarah rumah saya. Okey? Itulah 4 makna. Barangkali ada lagi kot. Tapi yang saya dapat kumpulkan 4 saja. Kalau tuan-tuan jumpa lagi dalam mana-mana buku, boleh tambah. Boleh tambah lagi makna yang kelima, makna yang keenam dan seterusnya. Jadi, untuk ini tuan-tuan kena selalu membaca buku bahasa Arab, sama ada Quran ataupun buku-buku lain yang bahasa Arab, dan kena bawa kamus. Kalau Quran tak bawa kamus tak apa, sebab dia ada tafsir dia, boleh baca tafsir. Dia dapatkan makna dia apabila dan makna dalam tafsir apabila kita jumpa kataan tu. Katakan kataan ada alif tangkannya. Jadi kita dapatkan makna di dalam tafsir apa dia. Itu menambahkan kita punya maksud yang diberikan, digunakan. Jadi maknanya kenapa penulis itu menggunakan ada alif di sini? Maksud dia menunjukkan mutaaddi, menukarkan kataan lazim kepada kataan mutaaddi. Lazim maknanya tak ada penyambut, kemudian kepada yang mutaaddi yang memerlukan penyambut ataupun maf'ul bih. Okey, sejauh ini ada benda yang perlu diterangkan lagi? Tak ada. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Ini balik pada arti yang nombor 1 tu Ustaz. Nombor 1. Tapi ini terkeluar sikit lah daripada tajuk. Saya cuma nak dapatkan fahaman makna ni, perkataannya. Ya. Jadi safaha Zaidun an zanbi akhihi, iaitu kalau Zaid memaafkan kesalahan saudaranya. Kalau safaha Zaidun akhahu, Zaid maafkan dengan saudaranya. Jadi habis tak Ustaz terang ke saya. Lupa Ustaz, ni beza akhihi dengan akhahu. Oh, beza dia.
Apa beza akhihi dengan akhahu? Ya. Okey, okey. Okey, kalau kita tengok kataan akhahu ni, dia adalah isim yang 5. Oh. Isim Akha, ahun, abun, amon, zu kan? Ada 5 sekali. Jadi ini akhahu. Akhahu asalnya adalah ahun. 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 Asalnya ahun. Ahun. Ahun tu itu belum isim yang 5 lagi. Isim yang 5 tu apabila depannya ada yang ini maknanya mudhafun ilahi. Maknanya saudaranya. Nya tu mudhafun ilahi. Akha tu adalah mudhaf. Dia sini akha ni dia jadi kha alif ni kerana dia mansub. Sebab apa dia mansub? Sebab dia jadi mudhafun ilaih. Jadi Zaid telah memaafkan saudaranya. Jadi saudaranya tu yang kena maaf. Jadi dia mudhafun ilaih. Dia sebagai maf'ulun bih. Jadi maf'ulun bih kena baris atas. Jadi baris atas kepada isim yang 5 kena dengan alif, bukan dengan baris. Jadi akha alif ni, lepas kha tak ada alif. Alif tu menunjukkan dia adalah mansub. Kalau ahi, kha ni bagi bawah, kemudian ya, akhi, itu dia adalah majrul. Majrul dengan ya. Jadi isim yang 5 ni, kalau dia marfa' dengan dhammah, ahu, itu marfa'. Kalau dia akha, itu dia mansub. Kalau ahi, itu dia majrul. Kedudukan perkataan akha ni. Jadi dalam hal ini akha digunakan kha dengan alif, alif itu sebagai tanda mansub sebab dia isim yang 5, sebab dia duduk di tempat maf'ulun bih. Okay. Tapi kalau dia duduk tempat sebagai majrul, jadi kita kena tulis di sini akha ni bagi bawah, kemudian ya, hi, akhi. Jadi ya tu adalah tanda dia bagi bawah akhi hu. Jadi tandanya hamzah ha bagi bawah, ya tu akhi mati kemudian hu. Jadi ya mati itu adalah menunjukkan dia adalah majrur. Kalau sekiranya dia dhammah, waw, ahu, waw. Waw tu bagi dhammah. Jadi bagi dhammah tu waw tu adalah baris mati. Ha ni bagi dhammah. Jadi hu, wa bagi mati. Bagi mati itu menunjukkan dia adalah marfu'. Marfu' dengan wa, mansub dengan alif, kemudian majrur dengan ya. Sebab dia mudhafun ilaih. Jadi kataan yang 5 tu ahun asalnya, masa dia ahun tu dia belum jadi isim yang 5 lagi. Tapi apabila dia jadi mudhafun ilaih, barulah dia dikatakan isim yang 5. Kalau dia marfu' dengan dhammah, kalau dia mansub dengan alif, kalau dia majrur dengan ya. Lepas tu hu tu adalah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu adalah dia punya benda kepunyaan. Saudaranya. Bukannya. Jadi kepunyaan dia. Okey. So Ustaz, jadi yang akhihi ni dia berikutan daripada perkataan majru'an ni ke Ustaz? Ada an ni. Kalau akhi kan, akhi dia lebih kepada hu ni dia tidak bagi atas lah, tidak bagi dhammah lah, dia bagi bawah lah sebab sebelumnya bagi mati. Ya, bagi ya ni, kha ni dia adalah majrur. Jadi apabila majrur, ha tu ikut majrur. Jadi ahihi. Kalau kha, ahu. Kalau dhammah, kalau dhammah ahu, kalau dia atas bagi atas, akhahu. Tapi kalau ahi, ahihi. Itu saja dia punya beza, tak ada apa-apa. Sebab hu ni dia lebih mudah sebut daripada majrur kepada bagi bawah. Jadi ahi, hi, ahu, hu, akhahu. Okey Ustaz, faham tak? Maknanya perkataan akha ni adalah dia daripada kumpulan isim 5 ni lah yang dia adalah isim yang 5. Okey, saya faham tak? Terima kasih Ustaz. Okey. Okey. Ada soalan lagi?
Tak ada. Kalau tak ada, kita teruskan pada muka surat 18. Jadi muka surat 18 ni tadi ada kaitannya dengan muka surat 70 tadi. Buku tadi, buku yang ilmu saraf untuk pemula tadi. Jadi perkataan itu juga saya ambilkan, cuma saya letakkan dia punya tasrif istilahi. Kita ambil perkataan sara'a. Sara'a tadi maksudnya bersegera. Ya macam inilah yang saya minta tuan-tuan buat dulu. Buat macam ini, istilahi dia adalah mesti ada mengandungi fa'il madhi, fa'il mudhari', mazda, isim fa'il, isim maf'ul, fa'il amar dan isim fa'al nahi. Itulah yang dikatakan fa'il istilahi. Kemudian buatkan dia punya istilah tasrif istilahi. Itu istilahi yang ini. Kemudian lagi satu istilah lawawi. Lawawi yang di bawah ni. Yang di bawah ni lawawi dia. Yang atas ni istilahi. Jadi istilahi itu kalau sara'a, yusari'u, musara'atan. Dan musari'un, musara'un, dan sari' la tasri'. Yang kita bincang tadi lah. Tapi kalau dengan tuan membuat ini, tuliskan gini, nanti tuan akan dapat ilmu-ilmu yang baru di dalam ketika tuan buat perkara ni. Di antara bendanya kita akan dapat, di antaranya ialah kalau kita nak tukarkan pada fa'il mama, kita hanya buang u ni je. Kemudian gantikan baris hujungnya dengan baris mati. Semua kataan dalam wazan ini. Kemudian Mazda kita dapati semuanya mula dengan min. Kalau buat satu je tak nampak, buat dua tak nampak. Tapi kalau buat banyak kita nampak. Mazda dia mula dengan mim. Apa perkataan pun mula dengan mim. Asalkan dalam grup ini. Manakala dia punya isim maf'il, isim fa'il dan isim maf'ul, ra dia bagi bawah, ra dia bagi atas. Manakala isim Ustaz, masdar tadi tu mula dengan mim, hujung dia dengan ta marbutah. Ta marbutah, betul. Itu dia. Ya, betul. Jadi itulah perlukan latihan banyak. Kena buat selalu, kena bawa banyak-banyak gini supaya kita nampak dia punya ragam dia lah. Jadi maksud saya pelajaran baru tu adalah ragam dia. Jadi bila kita jumpa perkataan lain, apa perkataan lah yang ada tambah satu alif, inilah dia punya wazan dia. Tak perlu kita bimbang. Maknanya mazdar dia mesti ada muannas ini. Tak marbutah. Kemudian dia punya isim fa'il dia, isim maf'ul dia mestilah bagi atas. Fa'il dia bagi bawah. Kemudian fa'il amar dia apa huruf yang sama, cuma matikan lam saja. Yang ujung je mati. Daripada perkataan fa'ala, madi dia, fa'il, matikan lam saja. Dia sah. Semua matikan lam, matikan huruf akhir. Itu adalah fa'il. Itu adalah isim fa'il amar. Daripada fa'il madi. Fa'il madi fa'ala, amar dia, matikan lam saja. Cuma ain tu dibariskan bawah. Itu je kena ingat. Kalau dia fa'ala, ambil mazda, letakkan ain ke bawah, matikan lam. Jadi fa'il. Lepas tu nak jadikan isim fa'il nahi, tambah la, mana la tidak, jangan. Kemudian tambah tu. Tu bagi dhamma kerana dia daripada 4 huruf. Daripada 4 huruf, fa, alif, ain, lam. Jadi kena buat tu. Tu maksud awak. Jadi awak jangan buat. Awak jangan buat berkali-kali. Okey? Jadi dengan cara kita ni kita boleh nampak dia punya pattern dia. Pattern tu perlu untuk kita guna pakai kalau kita jumpa perkataan lain. Perkataan lain yang ada di dalam wazan ini. Ada dalam tambahan ini, itu tambah satu alif. Ataupun dalam wazan form 3. Form 3 ni sebab yang pertamanya 3 huruf. Form 1. Form 2 yang tambah hamzah, yang tambah sabdu. Form 2. Form 3. Form 3 yang tambah alif. Form 4 yang tambah hamzah. Dan sehingga form 10. Jadi sekarang ni kita pergi kepada form 3, iaitu tambah alif. Jadi yang ini tuan-tuan kena familiar.
supaya baris dia betul. Sara'a, yusari'u, musara'atan, musari'un, musara'un, sari', la tusari'. Jadi apabila kita dapat satu, yang lain tu apply saja dia punya wazan tu. Mudah saja. Okey. Ada persoalan? Ada persoalan? Jadi caranya selalu baca, selalu buat, selalu tulis. Bila kita baca Quran, jumpa perkataan yang ada tambah macam ni, kita tengok dia punya makna di dalam Quran tu apa makna dia. Kadang-kadang tidak dengan kan saja, tidak. Tidak salin saja, tidak serin saja, ada perkataan lain yang diberi makna. Itu di antaranya yang perlu kita tahulah. Jadi tulislah tambahan dia. Makna yang kelima, apa dia yang kita jumpa tu. Tulislah. Mungkin perlukan satu buku yang buku lah supaya kita boleh kumpulkan perkataan-perkataan itu. Kemudian pada muka surat 19 tu adalah dia punya tasrif lughawi. Lughawi ni adalah tasrif yang menunjukkan perubahan. Tasrif itu perubahan, lughawi itu adalah jumlah dia. Menunjukkan jumlah pembuat dia. Kalau fa'ala maknanya menunjukkan satu orang, huwa. Di dalam fa'ala ni ada huwa. Huwa itu adalah fa'il, pembuat. Jadi pada fa'ala satu orang buat. Tapi kalau dua, fa'ala tambah alif. Fa'ala maknanya menunjukkan dua. Dua orang yang sedang buat kerja tu. Kalau fa'alu menunjukkan tiga ataupun banyak. Tiga ke atas lah. Jadi bila fa'alu menunjukkan dia dibuat oleh orang yang ramai. Laki-laki yang ramai. Dia. Jadi laki-laki yang ramai lah. Kemudian kalau yufa'ilu, satu orang yang buat. Tapi sedang. Yang ini tadi telah. Fa'ala telah. Yang ini yufa'ilu sedang. Seorang. Yang ini pula yufa'ilani sedang oleh dua orang. Manakala jamak dia yufa'iluna. Ini sedang buat oleh ramai orang. Jadi fa'ala, fa'alu ini adalah fa'il yang telah berlaku. Atau dipanggil fa'il yang sempurna. Fa'il telah berlaku. Manakala yufa'ilu, yufa'ilani, yufa'iluna, ini adalah fa'il sedang. Fa'il yang berterusan. Sekarang dia masih berjalan lagi. Itu maknanya. Belum habis lagi. Ataupun incomplete verbs. Belum lengkap. Maknanya dia masih orang buat. Jadi kalau fa'ala dia sudah buat dah. Tapi kalau yufa'ilu, maknanya dia sedang buat. Dan sampai bila-bila ayat tu dia punya waktunya sampai berterusan. Yufa'ilu. Jadi mereka telah membuat, sedang membuat. Maksudnya bila-bila kita baca pun dia sedang. Kalau ini bila-bila kita baca pun dia telah. Dia telah dah sempurna. Kalau sedang ni belum sempurna. Perbuatan tu belum sempurna. Akan ada lagi berterusan. Jadi sebab itu dipanggil dia fi jannatin tajri min tahtihal anhar wa khalidin fiha abadah kan. Dan dikata khalidun. Khalidun tu makna berkekalan. Sedang berkekalan. Maknanya tak ada akhir lah. Kalau dia gunakan khalid, maknanya dia telah tak kekal lah. Tapi apabila khalidun, nafiha abada, mereka tu kekal. Kekal tu dengan fa'il mudhari'. Mudhari' tu maknanya berterusan. Bila-bila kita baca pun dia sedang. Sedang tu sampai bila? Sampai bila-bila. Khalidina fiha abada. Sampai bila-bila. Jadi itulah dia punya perbezaan antara fa'il madhi dengan fa'il mudhari'. Mudhari' ni belum siap lagi. Sedang berlaku. Tapi kalau fa'il amar, ini arahan. Arahan kepada seorang, dua orang, tiga orang. Kalau seorang, fa'il. Bagaimana saya kata tadi, daripada perkataan madhi dia adalah fa'ala, matikan lam tu jadi fa'il amar. Ain tu dikebawahkan. Itu saja. Dan kalau dua orang,
fa'ila. Kalau banyak, fa'ilu. Kalau seorang perempuan, fa'ili. Tambah ya. Kalau dua orang, fa'ila. Kalau banyak, fa'alna. Fa'alna. Tambah nun. Nun tu nun niswa. Nun untuk muannas. Jadi ini kalau hafal yang fa'ala, fa'alu, fa'ala itu, ayat ini pun insya-Allah sama je kedudukan dia. Insya-Allah apabila kita jumpa kataan tu, kita tahu makna dia. Jadi kalau kita tak tahu di mana ini macam ni, kita ambil kotakan contohnya macam ni. Tafa'ilina, kita tak faham. Apa benda yang tafa'ilina ni? Cari dulu dia punya pangkal dia atau dia punya asas dia ataupun dia punya huruf asal dia, huruf akar dia. Jadi huruf akar dia adalah fa'al. Fa'ala. Tapi dengan ti, fa'alti. Jadi kita jumpa fa'alti. Jadi fa'alti ini menunjukkan maknanya telah dibuat oleh seorang perempuan. Anti. Jadi fa'ala tunna. Tunna ni dah menunjukkan jamak. Jadi apabila ada tunna di sini, dia akan menggantikan perkataan ti. Dia asalnya fa'al ti awak perempuan. Yang ni fa'al tunna awak perempuan ramai. Jadi apabila kita dapat dia punya kaedah dia tu, insya-Allah kita boleh beri makna. Kita tak pernah jumpa kataan tu, tapi dia wazan dia macam ni. Kita cari dia punya root word dia. Root word dia adalah dia punya fa'il madhi. Tapi kalau tempat di mana fa'il madhinya tak ada, dia bagi hanya mazdar, jadi gunakan mazdar tu sebagai root word dia. Jadi tafa'ilina maknanya awak seorang perempuan sedang melakukan kerja tu. Sedang. Kalau dua orang, sama dengan atas juga. Tafa'ilani. Kalau ramai, tafa'ilna. Tafa'ilna. Nun. Jadi, dengan itu mudahlah. Tapi, kena bezakan sini. Kalau anti, tufa'ilna. Kalau hiya, yufa'ilna. Sama-sama ilna. Sama-sama ilna. Tapi kalau hiya, you. Kalau sekiranya anti, tu. Jadi kalau kita ingat yang tu, insya-Allah kita faham makna dia. Okey? Ustaz, soal ya. Ya. Ustaz kata yang nun niswah tu, Ya. macam itu untuk muannas saja kan? Ya, betul. For example yang kita kata tunna. Jadi yang tunna dan nun tu nun yang nun niswah ya. Ya, betul. Okey. Itu saja nak faham. Syukran. Okey. Okey. Jadi nun niswah ni adalah nun lah. Nun yang di ujung tu bagi atas lah. Kemudian itu menunjukkan sebagai fa'il dia. Fa'il dia hiya. Tapi ada je tunna. Tunna tu hiya. Tunna tu anta. Anta yang ramai. Kalau anta satu bagi bawahnya ti. Kalau dua tuma. Kalau ramai tunna. Kalau hiya na saja. Bukan tunna. Begini juga ingat tufa'ilna. Tufa'ilna ni kalau nak ikut teori ni, kalau ramai tunna, patutnya sini tunna, tapi ini tidak tunna. Cuma di sini ditukarkan ta ni di depan ni. Asalnya adalah yufa'ilna. Kemudian dia nak jadikan sebagai anti, tukar dengan tu. Tufa'ilna, ilna tu dikekalkan, dia tidak boleh tunna. Sebab ta depan, ta belakang, banyak sangat ta menyusahkan kita nak ingat. Jadi dia buangkan ta jadi tufa'ilna. Ini yufa'ilna. Kalau yufa'ilna maknanya hiya, kalau tufa'ilna maknanya anti. Okey? Kalau hiya huwa dengan anta mudah je. Kalau anta tufa'ilun. Kalau ramai. Kalau hiya yufa'ilun. Jadi hiya you, tufa tu. Tapi kalau pada hiya you. You. Patutnya you ni untuk lelaki.
Jadi nak bezakan laki-laki ni bubuh nun saja hujungnya. Jadi yufa'ilna. Ini tufa'ilna. Tu baris je yu baris dhammah dengan yu baris ata baris dhammah. Itu saja. Yang lain sama. Jadi kalau boleh ingat ni, insya-Allah kita boleh memberi makna yang tepat. InsyaAllah. Ustaz. Ya. Ustaz. Saya. Ustaz tadi yufa'ilna itu Ya. jamak untuk hiya bukan huwa kan? Jamak. Ya, jamak untuk hiya lah. Untuk hiya, betul. Okey. Okey. Jadi jamak di sini tadi, kalau hiya dia tak ada wan nun ni, sebab wan nun tu laki-laki. Jadi dia nun saja. Nun saja, yang bawah ni pun nun saja juga. Tapi nak tunjukkan dia hiya, sini you. You. Nak tunjukkan anta, sini tu. Itu je. Dapat yang tu, Anti. bolehlah beri makna, insya-Allah. Anta anti dua-dua pun permulaan dia ta kan Ustaz? Kalau anta dengan anti dua-dua depannya ta. Tapi kalau anta, kalau laki-laki dia pakai jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Kalau anti dia bukan na saja. Kalau anti tu na saja. Na nishwa. Anishwa. Okey. Boleh? Boleh. Ada soalan lagi? Alhamdulillah. Jadi kalau ana tu lah. Tu. Ana fa'altu. Fa'altu. Kalau anti fa'alti. Kalau anta fa'alta. Kalau hiya fa'alatu. Fa'alat. Fa'alat. Ta mati. Kalau laki-laki fa'ala. Fa'alta. Jadi kalau hiya ta tambah ta juga tapi ta mati. Kalau anta tambah ta juga ta bagi atas. Kalau anti tambah ta juga ta bagi bawah. Kalau ana tambah ta juga tapi ta bagi dhammah. Jadi bagi mati pun ada, bagi atas pun ada, bagi bawah pun ada, bagi dhammah pun ada. Kalau bagi dhammah ana, kalau bagi bawah ti, anti, kalau bagi anta, bagi atas awak, kalau sekiranya baris mati perempuan. Dia perempuan. Kalau tak ada bagi apa-apa, keluar. Itulah susunan dia. Apa yang itu, insya-Allah kita boleh beri makna dengan sebaik-baiknya. Tak itu. Okey. في اللغات العربية لا سهل. لا سهل. لغات عربية لا سهل. Tidak senang bahasa Arab. Kalau tahu dia punya kaedah, insya-Allah dia mudah. Jadi masalahnya kita nak pandai tapi tak nak menghafal kaedah. Tak nak Itu betul. ingat kaedah. Itu yang salahnya. Kan tak nak hafal, tidak kesempatan. Yalah, maknanya kita tidak hafal lah. Tidak kesempatan betul Ustaz. Itu dia punya muskil. Yalah, masing-masing semua sibuk betul lah. Ya, naam. Tapi benda ni sebenarnya ilmu ni cahaya. Apa-apa ilmu adalah bentuknya cahaya. Cahayanya datang dari Allah. Kalau Allah nak bagi, mudah ya. Tapi kalau Allah belajar nak bagi, belajarlah bagaimana kerapnya. Kalau Tuhan tidak bagi, tak apa. Tapi Tuhan tu maha adil. Siapa yang berusaha, dia bagi. Jadi kalau kita selalu berdoa supaya Tuhan mudahkan pelajaran ni masuk ke dalam hati kita, insya-Allah dia akan masuk. InsyaAllah. Dengan syarat kita selalu mengamalkan. Maksud mengamalkan, selalu baca. Selalu baca. Kemudian kalau dah jumpa perkataan yang kita rasa tak jelas tu, buka dia punya kamus. Ataupun buka dia punya tafsir. Kalau Quran, buka tafsir. Tak tahu je buka, tak tahu je buka, tak tahu buka. Sekali tak dapat, dua kali tak dapat. Tapi kalau ada banyak kali, insya-Allah jumpa perkataan yang sama, dia akan ingat. InsyaAllah. Jadi begitulah. Kaedah. Kaedah dia begitulah. Wadih. Alhamdulillah. Jadi yang ini adalah
tasrif lughawi kepada perkataan sara'a. Sara'a, sara'a, sari'u. Macam tadi. Kalau kita hafal dia punya wazan, maka apa saja perkataan yang di sini, benda tu sama sahaja. Jadi kalau nak cepat pandai, gantikan perkataan ini dengan perkataan yang ada pada muka surat 70 tu. Ada surat 70 tu ada beberapa perkataan. Gantikan perkataan syara'a ni dengan katakan perkataan qabala sebagai contoh. Kalau fa'il mudhari' dia, madhi dia, qabala. Mudhari' dia apa? Dan isikan kosong ni. Buang yang ini, isi dengan qatala sebagai contoh lah. Ataupun mana-mana perkataan yang rasa nak mahir yang itu, buat. Bila kita buat sekali, kita dapat cam dia punya, begini ada tambah ya, ada tambah nun dan sebagainya, kita akan dapat jumpa perkataan tu di tempat lain, kita akan dapat, ini adalah untuk mu'annas sebagai contoh. Satu orang. Kalau sekiranya untuk mu'annas ramai orang, tusari'na. Jadi ini untuk anti ramai. Kalau anti seorang, tambah ya nun pada perkataan mudhari'. Kalau pada perkataan madhi tambah ti. Sara'atuma ataupun sara'tunna. Jadi bila kita jumpa itu selalu, kita tengok apa maknanya, insya-Allah kita akan dapat dia punya makna dia, ataupun kita akan dapat memahami perkataan-perkataan yang digunakan di dalam bahasa Arab, termasuklah digunakan Al-Quran. Jadi kena banyak baca Quran dan kena banyak tengok kamus, kena banyak tengok tafsir dia supaya kita dapat makna yang tepat. Biasanya tafsir tu diberi makna yang tepat lah biasanya. Okey. Ada lagi pertanyaan? Di sini minggu depan kita pergi pada contoh-contoh lah. Bagi contoh, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ini contoh-contoh yang tambah alif tadi. Sari' jadi sari'u. Sari'u. Jadi sari'u tu benda. Sari'u tu adalah fa'il amar. Sebabnya wa alif. Wa tu jamak, kerana alif ni ganti nun. Nun ni dia buang. Pasal apa dia buang? Kerana dia majzum. Dia mati. Kerana mati maknanya sari'u, ujungnya bagi mati, maknanya dia adalah fa'il amar. Kalau bagi atas, maknanya dia masuk. Kalau bagi nun dia marfu'. Jadi asalnya sari'una, tapi dia buang nun. Azab nun. Maknanya dia majzum. Okey. Jadi insya-Allah kalau tak ada apa pertanyaan lagi, kita berhentilah pada nota muka surat 20. Dan pada nota yang buku tadi, muka surat 70. Untuk wazan fa'ala. InsyaAllah minggu depan wazan sambung yang ini dan diikuti dengan wazan af'ala. 3 huruf juga tapi tambah hamzah. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Barakallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ya Allah, segala puji hanya bagimu ya Allah. Kami sentiasa memujimu ya Allah. Kami mohon pertolongan dan mohon keampunanmu ya Allah. Dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan diri kami sendiri dan daripada keburukan amalan kami. Barang siapa yang kau beri petunjuk ya Allah, tiada siapa yang dapat menyesatkan kami
dan barang siapa yang disesatkan, tiada siapa yang boleh memberi petunjuk. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran atas kurniaan yang tidak ternilai banyaknya. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah yang telah Engkau berikan pada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami sangat ingin mempelajari ilmu-ilmu-Mu yang sangat luas bagi menjadikan kami ini sebagai hamba-hamba-Mu yang Kau redai. Justru itu berkatilah, rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-ilmu-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Dengannya kami mudah menerima, mudah menghayati serta mudah mengamalkan ilmu yang Kau kurniakan pada kami ini. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhana rabbika rizqati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Insyaallah berhadapan insyaallah. InsyaAllah. Syukran Ustaz. Syukran. Kelemahan dan Terima sebagainya. kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.